Balik ini satu lagi berita yang baru kami terima. Bank Dunia menaikkan unjuran pertumbuhan KDNK Malaysia kepada 4.9% untuk 2024 berbanding ramalan awal 4.3% sebelum ini. Ketua Ekonomi Bank Dunia Malaysia, Apurva Sangi berkata, kedua-dua faktor domestik dan luaran menyokong unjuran pertumbuhan yang dinaik taraf. Bang, komen sikit bang. Apa maksud kadar pertumbuhan 4.9% ni? Penting sangat ke bang? Okey, tengok video ni sampai habis. Jom saya explain. Dalam satu perkembangan terbaru, World Bank ataupun Bank Dunia telah pun membuat perubahan ke atas diorang punya jangkaan pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2024 kepada 4.9%. Sebelum ni, diorang menjangkakan pertumbuhan ekonomi kita hanya pada 4.3% sahaja. So, maksudnya ni berita baik atau tidak? Yes, ni adalah satu berita yang baik. Bahkan tetapi, kita cerita pasal pertumbuhan ekonomi. Korang tahu tak apa maksud pertumbuhan ekonomi ni? Okey, korang tahu tak apakah itu GDP ataupun dalam bahasa Melayu dia KDNK? Alah, kalau korang tak tahu juga, korang pergi Google lah lepas ni. Pertumbuhan ekonomi ni bermaksud, dia mengira peratus perubahan GDP pada tahun 2024 dan GDP pada tahun 2023. Dan kemudian, itulah kita punya economic growth. Okey, sebelum tu, jom kita tengok kita punya pergerakan di dalam kadar pertumbuhan ekonomi ni daripada tahun 2016 hingga tahun 2023. Kalau korang tengok dekat atas sebelah sini, korang akan nampak bahawa kita punya kadar pertumbuhan ekonomi adalah di antara 4% hingga 5% lebih ke macam tu. And then, pada tahun 2020 dekat sini, kita punya economic growth bertukar menjadi negatif. Sebab apa? Pada masa tu, kemelesatan ekonomi disebabkan oleh pandemik COVID-19. And then, kerajaan telah pun melaksanakan dasar fiskal mengembang yang mana kerajaan meningkatkan perbelanjaan kerajaan dan kemudian kita punya economic growth kita kembali positif. Pada tahun 2021, economic growth kita adalah 3.3% dan pada tahun 2022 adalah 8.7%. Pada tahun 2023, dekat sini, kita punya economic growth adalah 3.7%. Yes, kita memang nak economic growth yang positif dan juga tinggi. Tapi pada masa yang sama juga guys, kita juga nakkan economic growth yang sihat. Maksud saya economic growth yang sihat ni adalah economic growth yang tidak dijana oleh hutang. Akan tetapi dia disokong oleh fundamental economy yang bagus. Kalau korang tengok pada tahun 2022, walaupun economic growth kita tinggi, akan tetapi kita punya defisit pun agak tinggi dekat sini guys. Iaitu di atas 5%. Kadar defisit yang tinggi ini, kita tidak boleh kekalkan sama sekali. Jadi secara perlahan-lahan kita kena turunkan defisit itu. Kalau korang tengok, dia dah mula menurun kepada 5% pada tahun 2023. Dan pada tahun 2024, sasaran defisit kita adalah 4.3%. Sementara itu, bagi tahun 2025, sasaran defisit adalah di bawah 4%. So, basically, kita nak kembali kepada paras defisit before pandemic COVID-19 yang dekat sini, guys. Nampak ni? Akan tetapi, kita tak boleh selesa dengan keadaan defisit yang macam ni. Kalau boleh, kita turunkan lagi defisit tu, tapi pada masa yang sama, kita naikkan lagi economic growth ni. Itu cantik. Dan kalau bolehlah, one day kita nak tengok surplus. Macam tahun 1990-an dulu. Akan tetapi, Menteri Keuangan kedua kita iaitu Datuk Seri Amir Hamzah mengatakan bahawa negara kita on track untuk mencapai GDP yang lebih baik dan juga di atas national target. Berapakah national target untuk kita punya GDP growth untuk tahun 2024? Dia adalah di antara 4 hingga 5%. So maksudnya, apa yang cuba disampaikan oleh Datuk Seri Amir Hamzah ni, kita punya economic growth kita mungkin akan mencapai di atas 5%. Okay guys, apa pandangan korang tentang video ni? Ada sebarang komen? Ada sebarang pandangan? Letak dekat ruangan komen. Jangan lupa macam biasa, bagi saya satu like, sharekan video ni ramai-ramai.